Assalamualaikum murid-murid semua. Kita berjumpa lagi pada petang ini. Tapi dalam subtajuk pelajaran Jenayat Darjah 4. Okey, di sini kitab Jenayat Darjah 4. Baru pertama kali nak belajar bagi murid-murid tahun 2021. Okey, kita pergi pada pelajaran yang pertama. Pelajaran 1, tajuk jenayat. Apakah itu erti jenayat? Okey, takrif jenayat. Di sini takrif jenayat ya, murid-murid semua. Takrif jenayat. Apakah erti jenayat? Jenayat pada bahasa Arab adalah daripada perkataan kata jamak jenayah. Jenayah. Kita pernah dengar perkataan jenayah kan? Dalam berita pun ada jenayah. Jenayah tu daripada perkataan jamak dalam bahasa Arab. Jadi jenayat. Erti jenayah ialah melakukan kesalahan membunuh, memukul atau sebagainya, mencederakan sehingga hilang pendengaran, hilang pertuturan berkata-kata, tak boleh berkata-kata. Itu kesalahan jenayah. Jadi hukumnya wajib dihukum had atau takzir. Okey, jenayah terbahagi kepada dua bahagian jenayah. Yang pertama, jenayah pada anggota. Okey, jenayah pada anggota. Seperti apa? Mencederakan atau menghilangkan deria penglihatan. Banyak lagi deria yang lain seperti telinga, pendengaran, mulut, pertuturan dan sebagainya. Yang kedua, jenayah pada harta. Seperti apa? Jenayah pada harta seperti merompak atau mencuri. Itu dikira sebagai jenayah pada harta. So ingat, bahagian jenayah ada dua, iaitu jenayah pada anggota dan jenayah pada harta. Okay, kita sambung pada muka surat 2. Dalil tentang jenayah. Daripada surah Al-Baqarah ayat 178. Nanti awak boleh baca dekat rumah surah Al-Baqarah ayat 178. Okay? Saya bacakan erti dia. Wahai orang yang beriman, diwajibkan. Dengan tu wajib hukumnya, kamu menjalankan hukuman qisas. Qisas ni balas balik apa yang si penjenayah dah lakukan kepada mangsa. Balas balik hukuman qisas yang seimbang dalam perkara orang yang mati dibunuh. Jika dibunuh, balasannya bunuh balik, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa si pembunuh yang dapat sebahagian kemaafan daripada pihak saudara si pembunuh, keampunan daripada keluarga mangsa, jadinya pihak mangsa yang terbunuh hendaklah orang tu mengampunkan si pesalah tadi mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa, iaitu diat. Diat tu maksudnya ganti rugi dengan sebaik-baiknya. Okay, sambung. Yang sedemikian itu adalah suatu keringanan, rusah, keringanan bagi si penanggung, iaitu si pembunuh lah, dari Tuhan, serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas ni orang yang hendak balas dendam, maka baginya adalah hukuman azab seksa yang Allah janjikan, yang tidak terperi sakit ni di akhirat kelak. Jadi jangan ada niat ataupun melakukan perbuatan membunuh manusia yang lain di bumi ini. Okay, kita pergi pada muka surat 3. Kita masuk muka surat 3, tajuk takrif membunuh. Apa tu erti membunuh? Okay. Erti membunuh ialah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan kematian seseorang. Dia melakukan pembunuhan lah. Dia membunuh seseorang sampai mati. Pembunuh dikenakan hukuman mati. Jika si pembunuh telah membunuh seseorang, hukumannya adalah qisas. Qisas maksudnya hukuman balas balik, hukuman mati. Jika disabitkan kesalahannya adalah membunuh. Okay, tajuk dalil larangan membunuh 1.4 daripada surah Al-Isra ayat 33. Janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia lain.
haram hukumnya oleh Allah Ta'ala membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang benar seperti pihak mahkamah menjatuhkan kesalahan ke atas si pembunuh. Jadi pihak mahkamah tak bersalah kerana dia lah yang menjatuhkan hukuman seseorang. Okay, 1.5 jenis pembunuhan. Ada 3 bahagian jenis pembunuhan. Okay, fahamkan di sini ada 3 jenis pembunuhan. Okay, yang pertama, pembunuhan sengaja. Dekat perkataan belakang tu ada sengaja. Maknanya dia sengaja membunuh. Yang kedua, pembunuhan tersalah. Tersalah bunuh. Yang ketiga, pembunuhan menyerupai sengaja. Macam sengaja. Tapi bukan tak sengaja pun. Begitu. Dia menyerupai sengaja. So ingat, ada 3 bahagian jenis pembunuhan. Okey? Jenis pembunuhan sengaja, pembunuhan tersalah, pembunuhan menyerupai sengaja. So ada 3. Penerangan, penjelasan kepada 3 jenis pembunuhan ini saya akan terangkan lagi pada slot yang akan datang. So itu saja untuk petang ini. Assalamualaikum murid-murid semua.